Abstrak kajian ini merupakan satu kajian selidik yang bertujuan untuk melihat faktor kemasukan buruh India semasa zaman pemerintahan British dan kesannya. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpul data, iaitu melalui instrumen temu bual kepada 6 orang lelaki dan seorang perempuan di sekitar kawasan Ipoh dan Seri Iskandar, Perak. Turut serta, kami gunakan sumber jurnal sebagai rujukan tambahan. Selain itu, kami menggunakan kaedah soal selidik melalui borang di media sosial yang mendapat jumlah seramai 70 orang responden. Kami mendapat lebih pengetahuan dan pendapat tentang tajuk yang kami kaji. Akan menerangkan tentang objektif kajian kumpulan kami. Maksud objektif kajian ialah satu perkara yang penting dalam sesuatu kajian. Hal ini adalah kerana objektif yang menentukan hala tuju sesuatu kajian itu. Kajian tanpa objektif adalah kajian yang tidak terarah kerana tidak mempunyai matlamat serta tujuan sesuatu kajian itu dijalankan. Kajian kami ini telah mengenal pasti beberapa objektif kajian, antaranya ialah mengenal pasti faktor penarik dan faktor kemasukan buruh India ke tanah Melayu semasa zaman pemerintahan British. Yang kedua, mengkaji sumbangan dan peranan masyarakat India di tanah Melayu. Yang ketiga, mengkaji tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat India di tanah Melayu. Yang terakhir ialah mengenal pasti kaedah bagaimana untuk mengekalkan perpaduan dan menerapkan nilai murni antara masyarakat. Menerangkan mengenai metodologi kajian. Metodologi kajian ini terbahagi kepada 4 dan yang pertama ialah lokasi kajian dan responden. Lokasi kajian yang kami laksanakan adalah bertempat di Little India Ipoh dan di sekitar kawasan UTP untuk mengambil pandangan dan perspektif setiap lapisan masyarakat terutamanya pelajar. Yang kedua ialah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada internet, sumber buku, menemu ramah, kaji selidik dan sumber jurnal serta artikel. Dan yang ketiga ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah pertama yang dijalankan ialah melalui pandangan responden, manakala kaedah kedua ialah bertemu bual. Dan akhir sekali, kaedah menganalisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan objektif kajian dan data yang dianalisis ini juga menunjukkan kepelbagian dari wujud dari aspek kebudayaan dalam kalangan masyarakat. Pada pos yang kita dapat lihat ini, kita melakukan kaji selidik dan menemu bual masyarakat. Kaedah pengumpulan data yang kami lakukan ini menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah pertama melalui pandangan responden dan kaedah 2 berbentuk temu bual. Setelah itu kami juga menggunakan kaedah menganalisis data. Data ini akan dibincangkan secara mendalam melalui hasil kajian. Saya akan membentangkan mengenai dapatan kajian ataupun hasil kajian yang kami peroleh daripada kaedah temu bual serta soal selidik yang kami buat terhadap responden kami yang sampai 70 orang. Kaedah temu bual kami lakukan di sekitar Seri Iskandar dan di Little India, Ipoh. Manakala kaedah soal selidik kami mengedarkan soalan-soalan tersebut melalui atas talian. Kami telah mendapat seramai 70 orang responden melalui kaedah soal selidik. Jadi saya akan membincangkan mengenai statistik refleksi soalan tersebut. Okey, pada soalan 1 mengenai apakah punca utama masyarakat India ke tanah Melayu pada zaman pemerintahan British, seramai 45 orang telah menjawab sistem berkontrak dan seramai 25 orang juga telah menjawab sistem kasta, manakala sama 35 orang juga telah menjawab sistem kanggani. Soalan 1 ini merujuk terhadap pengetahuan masyarakat Malaysia terhadap sejarah tanah Melayu. Kita lihat bahawa sebahagian daripada rakyat Malaysia juga dah mengambil berat mengenai sejarah tanah Melayu kerana sebahagian daripada mereka menjawab sistem kasta yang merupakan bukan salah satu faktor masyarakat India datang ke tanah Melayu. Soalan 2 pula merupakan soalan mengenai apakah kegiatan utama masyarakat India di tanah Melayu. Seramai 70% telah menjawab masyarakat India bekerja di ladang getah, manakala 10% telah menjawab pelombongan dan 5% telah menjawab pertanian. Soalan 3 merupakan kesan kedatangan masyarakat India. 40 orang telah menjawab bahawa
Kedatangan masyarakat India telah membuka sistem pendidikan vernakular. 31 orang juga telah menjawab masyarakat berkelompok tanpa perpaduan. Selama 34 orang telah menjawab wujudan kumpulan peranakan India. Dan soalan ke-6 pula merupakan harapan masyarakat Malaysia terhadap negara Malaysia untuk mengekalkan keamanan dan mengekalkan perpaduan. Majoriti daripada responden kami dan masyarakat yang kami telah temu bual, mereka menjawab kita mestilah saling hormat menghormati serta mengamalkan sikap satu Malaysia agar masyarakat kita bersatu padu dan hidup harmoni dalam satu kelompok yang dapat mengekalkan perpaduan di Malaysia. Berdasarkan perbincangan dan kepentingan kajian yang saya dapat daripada poster ini, apa yang saya rumuskan ialah ini adalah supaya sejarah kita tidak diterima zaman. Hal ini penting untuk memastikan bahawa generasi muda akan datang mengetahui sejarah negara kita. Selain itu, ia adalah untuk menghargai usaha setiap kaum daripada Melayu, Cina dan India yang sentiasa berusaha untuk membangun tanah Melayu ke arah yang lebih baik. Akhir sekali, ia dapat memupuk semangat patriotisme antara sesama masyarakat dan mengeratkan lagi hubungan antara sesama kaum.